Okey, baik, kita teruskan pada topik integer. Sekarang hari ni kita nak belajar tentang bagaimana untuk membanding dan menyusun integer mengikut tertib. Okey, mengikut tertib maksudnya kita ada dua saja tertib kita, iaitu menaik dan menurun. Kalau ke kanan kita panggil menaik. Okey, ke kiri kita panggil menurun. Okey, menurun dan menaik. Okey. Jadi contoh ya, kita tengok contoh 4. Bandingkan dan susun integer negatif 3, 4, 2, negatif 5, 6, sifar dan negatif 1 mengikut tertib menaik. Menaik maksud dia ke kanan dia semakin besar. Okey, besar maksudnya daripada negatif kepada positif. Maksud contohnya kita kalau kita nak selesaikan masalah ni, kita buat satu garis nombor dahulu, satu garis nombor, dan kita mulakan dengan nombor sifar, kosong. Okey, so bila kita nak buat garis nombor, dia macam pemaris lah. Kalau kita tengok pemaris tengok pemaris. Okey, tengok pemaris, dia ada sengatan-sengatan dia. Okey, ni kita panggil sengatan dia, sengatan. Okey, selepas sifar kita akan jumpa nombor apa dulu? Dalam soalan yang diberi ialah nombor 2. So, nombor 2 maksud dia, ni nombor 1, ni nombor 2. Kita letak 2 di sini. Okey, selepas nombor 2 kita ada nombor 4. 1, 2, 3, 4. Okey, selepas nombor 4 kita ada nombor 6. Okey, nombor 6 kita letak 6 kat sini. Macam tu. Okey. Okey, kalau sebelum kosong ni, sebelah kiri ni kita ada nombor apa yang kita akan jumpa dulu, iaitu negatif 1. Okey, so kita letak sini negatif 1. Lepas tu kita ada negatif yang terdekat dia ialah negatif 3. Maksud dia selepas negatif 1, negatif 2. Selepas negatif 2 barulah negatif 3. Okey, selepas negatif 3 kita ada yang terdekat iaitu negatif 5. Okey, negatif 5 maksud dia selepas negatif 3 kita ada negatif 4 dan seterusnya kita ada negatif 5. Okey, dekat kosong-kosong tempat yang tak bertulis ni kamu boleh tulis nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Walaupun dekat sini tak diberi nombor-nombor 1, nombor 3, nombor 5, kamu boleh tulis dalam garis nombor supaya nampak lagi cantik dan tersusun. Okey, jadi maksud dia tertib menaik ni maksudnya daripada kiri ke kanan kita panggil tertib menaik, daripada negatif ke positif. Itu kita panggil tertib menaik. Okey, okey, sudah siap kita punya garis lurus. Jadi jawapan dia bila kita dah habis susun ikut garis lurus, bila kita nak tulis balik jawapan yang sebenarnya mengikut tertib menaik, kita bolehlah tulis bermula daripada kiri, nombor yang berada di kiri sampailah ke kanan. Okey, mengikut soalan yang ada paling kiri ialah negatif 5, lepas tu negatif 3, lepas tu negatif 1, lepas tu sifar, lepas tu 2, lepas tu 4 dan 6. Okey. Okey, ni yang jawapan akhir sekali. Okey, ni jawapan akhir. Ini garis nombor. Garis nombor ni untuk memudahkan kita susun, dan jawapan akhir kita kena tulis balik ikut soalan, nombor yang diberi dalam soalan sahaja. Okey. Okey, ini jawapan terakhir. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya, iaitu menyusun mengikut tertib menurun. Okey, menyusun mengikut tertib menurun maksudnya daripada kiri itu ialah positif dan ke kanan ialah negatif. Maksudnya daripada nombor yang besar kepada kecil. Okey, sebelum kita susun ikut tertib tu, kita letakkan nombor-nombor tu dalam garis nombor dahulu supaya kita mudah untuk lihat nanti. So kita letak dulu sifar dan kita letak nombor apa yang ada selepas sifar. Kita ada nombor 2, kita letak nombor 1, kita letak nombor 2, lepas tu kita letak nombor 3, lepas tu kita letak adalah apa? Nombor 4 dan nombor 5. Okey, sebelah kiri pula kita ada nombor negatif 1, negatif 2,
negatif 3 tak ada, tapi kita letak negatif 3, negatif 4, dan akhir sekali ialah negatif 5. Okey, kita dah letak dalam garis nombor. Okey, dalam garis nombor supaya kita mudah lihat kedudukan nombor tu di mana dia letak, di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri. Okey, sekarang kita nak susun mengikut tertib menurun. Bila nak tertib menurun, maksud dia daripada positif ke negatif. Okey, sekarang kita tengok balik soalan yang diberi. Kita guna nombor-nombor yang ada dalam soalan saja. Yang ini kita susun untuk memudahkan kita lihat kedudukan nombor tersebut. Okey, sekarang kita susun daripada positif yang paling besar. Positif yang paling besar di sini ialah nombor 5. So, kedudukannya ialah 5. Kedua ialah selepas 5 kita jumpa apa? Kita jumpa 3. 4 tak ada, 4 tak ada dalam soalan. Okey, so kita buat nombor 3. Lepas tu kita akan jumpa, lepas nombor 3 kita jumpa nombor 2. Okey, lepas tu kita jumpa nombor apa lagi? Nombor 1 tak ada, nombor sifar pun tak ada dalam ni. So kita pergi ke sebelah negatif pula. Sebelah negatif yang pertama sekali kita jumpa ialah negatif 1. Lepas tu kita ada negatif 2. Lepas tu kita ada negatif 4 dan negatif 5. Okey, so maksudnya daripada sini kita sudah pun susun mengikut tertib menurun. Ni paling besar, ni paling kecil. Okey. Okey, baik. Sekarang kita pergi pada satu latihan. Okey, banding dan susun negatif 4, 3, 1, negatif 6, 5, sifar dan negatif 2 mengikut tertib naik. Mengikut tertib naik maksudnya daripada negatif ke positif. Okey, macam mana saya ajar tadi? Cara yang pertama ialah kita letak dalam garis nombor dulu supaya kita tahu kedudukan nombor-nombor tersebut dekat mana supaya kita lebih mudah untuk susun. So kita letak daripada sini kita letak sifar. Lepas tu kita ada sebelah positif, kita ada nombor 1, kita letak nombor 1. Lepas tu kita letak nombor 2 tak ada, kita ada nombor 3, kita letak je lah nombor 2 situ, kita letak nombor 3. Lepas tu kita letak nombor 4 tak ada, kita ada nombor 5, kita ada nombor 4, kita ada nombor 5. Jadi yang paling besar dekat sini ialah nombor 5. Okey, kita dah habis nombor 5, kita dah habis sifar, kita dah habis 1, kita dah habis 3. So tinggal lagi negatif 2, negatif 6, negatif 4. Kita susun dekat sebelah sini. Sebelum negatif 2 kita jumpa negatif 1 dahulu. Lepas tu kita jumpa negatif 2, kita jumpa negatif 3, kita jumpa negatif 4, kita jumpa negatif 5 dan juga negatif 6. Okey, dalam garis nombor ni maksudnya ke kanan ni dia semakin besar, ke kiri ni dia semakin kecil. Sekarang kita nak susun ikut tertib menaik. Maksudnya bila kita nak susun, kita tengok balik soalan dia. Nombor-nombor yang ada dalam soalan ni, kita tengok yang paling kiri ialah negatif 6. Maksudnya dia yang paling kecil. So kita susun negatif 6. Kedua ada apa? Ada negatif 4. Okey, negatif 4. Ketiga kita ada apa? Negatif tak ada dah, kita ada sifar sahaja. Kita ada satu lagi negatif 2. Lepas tu kita jumpa sifar, lepas tu baru kita naik. Okey, naik kita jumpa apa dulu? Kita jumpa 1, kita jumpa 3 dan juga 5. Okey, so maksudnya daripada sini kita tahu dah, daripada kiri ke kanan dia daripada negatif ke positif. Maksud dia Okey, jalan kerja yang kamu kena buat macam ni. Mula-mula kamu susun ikut garis nombor. Lepas tu kamu tulis balik jawapan yang perlu tulis tu mengikut soalan yang diberi. Okey, jawapan mesti ada yang nombor dalam soalan ni sahaja, ikut tertib. Okey, yang ni hanya untuk membantu kamu tahu kedudukan dia di mana. Okey, boleh faham? Okey, nanti kamu akan buat latihan nombor 2 dalam buku latihan.